tetap melakukan amal ibadat. Namun apabila kita melakukan amal ibadat kepada Allah adalah kita melihat diri kita, banyak melihat kecederaan diri kita daripada melihat kecederaan orang lain. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah. Lalu Imam Al-Ghazali memberitahu kepada kita, apabila kita ingin melalui jalan kepada Allah, yang pertama adalah kita melalui jalan ilmu. Mesti kita kena ada ilmu untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bila kita belajar ilmu, maka kita hendaklah cuba mengamalkan ilmu kita. Bukti ilmu tadi memberi manfaat kepada seseorang. Yang pertama, ilmu agama yang ada padanya. Dia mempelajari ilmu dengan dia pergi ke masjid, belajar ilmu setiap hari dan sebagainya. Semakin dia belajar, semakin ingat dia kepada akhirat. Semakin dia belajar, semakin hatinya ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka ilmu yang bermanfaat mendatangkan ingatan kita kepada akhirat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu menyebabkan amal ibadat kita semakin elok, semakin terpelihara, semakin jaga, semakin baik setiap hari. Dan ilmu yang bermanfaat itu mengubah akhlak kita yang buruk kepada semakin baik, semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan tidaklah seseorang tadi beramal itu dengan betul dalam waktu yang sama. Yang dimasukkan ilmu itu, ilmu mengetahui tentang selok-belok kita, tipu daya nafsu dan juga syaitan. Dan beramal dalam keadaan berdasarkan kepada ilmu. Masalah dalam melakukan amal ibadat, kita sering jatuh dengan tipu daya nafsu dan juga tipu daya syaitan. Diceritakan ada seorang budak ataupun seorang lelaki yang saleh, dia pergi sembahyang. Ketika mana dia pergi sembahyang, tiba-tiba dia jatuh, maka pakaian dia kotor, basah dan juga kotor. Maka dia kembali ke rumah. Dia pakai pakaian yang lain dulu. Dia pergi ke masjid kali yang kedua, maka jatuh juga kali yang kedua. Maka dia bersihkan pakaian, dia balik, dia pakai pakaian yang lain. Dia pergi, maka kali yang ketiga jatuh. Kali ini disambut oleh seorang yang tidak dikenal. Dan orang itu bertanya, mau pergi ke mana? Katanya mau pergi ke masjid. Kalau macam itu, bayar biasa harta kamu ke masjid. Maka pergilah dia ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang berjemaah, dia merasa hairan. Orang yang menghantar dia pergi ke masjid itu tidak sembahyang. Lalu akhirnya dia bertanya kepada orang tadi, kenapa kamu tidak sembahyang? Lalu dia mengatakan bahawa kamu tidak mengenali diri aku. Sesungguhnya aku sebenarnya adalah syaitan. Kalau begitu, kenapa kau menolong aku ketika aku jatuh? Katanya, ketika kamu jatuh yang pertama, aku menolong kamu jatuh yang pertama, lalu kamu balik, kau pakaian yang baru, maka segala dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah. Kemudian kamu pergi yang kedua, jatuh yang kedua pula, aku tolong kamu jatuh, maka kamu balik pula. Maka ketika kamu balik, maka kamu bersihkan pakaian kamu, pergi pula. Habis dosa-dosa orang kamu diampunkan dosa oleh Allah. Maka yang ketiga, kalau aku biarkan kamu jatuh, maka mungkin lebih ramai lagi dosa-dosa kamu, dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Maka dalam keadaan macam itu, aku selamatkan kamu supaya tidak ramai lagi orang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tahulah dia, rupa-rupanya inilah syaitan yang menolong dia kerana tidak mahu orang lain ampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kita tidak dapat lari daripada tipu daya nafsu dan juga syaitan. Imam Al-Ghazali memberitahu 4 halangan yang menyebabkan kita berat dalam melakukan ibadat. Dari segi zahirnya adalah halangan dunia dan juga makhluk. Dari segi batinnya adalah halangan nafsu dan juga halangan syaitan. 4 halangan ini akan menghalang kita
dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama tasawuf, kalaulah nafsu dan syaitan tidak pernah kecewa dalam menggoda kamu untuk melalaikan kamu melakukan amal ibadat, maka kamu tidak boleh putus asa untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tadi disuruh agar melakukan amal ibadat bersungguh-sungguh, mengamalkan apa yang telah dipelajari dan melakukan amal ibadat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan amal ibadat kepada Allah, yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyuruh kita agar sentiasa memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya dalam kehidupan hari ini, di samping kita melakukan amal ibadat, di samping kita belajar ilmu agama, kita disuruh taubat kepada Allah Ta'ala. Bila ditanya, bilakah kita perlu bertaubat? Ada mengatakan taubat ini ketika kita melakukan dosa besar. Tidak semestinya tunggu dosa besar kita bertaubat. Bahkan ulama memberitahu kepada orang-orang yang seumpama kita ini, sebenarnya kita perlu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Taala ini kena setiap masa, kerana ada orang yang melakukan taubat kerana disebabkan dosa besar. Ada orang yang melakukan taubat kerana kelalaian yang ada padanya. Wala takun minal ghafilin, jangan kamu jadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa besar ini, dia bertaubat kerana maksiat dosa dan dia tidak melakukan ibadat. Dan ada orang yang melakukan taubat, dia ini orang yang lalai, dengan arti kata dia sudah melakukan ibadat, hanya ibadatnya dilakukan dalam keadaan tidak sempurna, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat, sudah kita ketahui banyak kisah-kisah. Ada satu orang yang bernama Utbatul Ghulam. Utbatul Ghulam ini wali Allah, tapi sebelum daripada itu dia adalah orang yang melakukan maksiat. Dia duduk di zaman Al-Hasan Al-Banna. Maka ketika itu maksiat yang dia buat ini menyeluruh, sehingga disebut namanya orang sudah rasa takut di atas kejahatan ini. Ada orang disebut maka dikenali dengan kebaikan. Ada orang disebut namanya dikenali dengan kejahatan. Maka bila disebut namanya, orang sudah merasa takut kerana kebiasaannya dia melakukan kejahatan. Lalulah pada suatu hari dia memikirkan, siapa yang aku mahu lakukan? Kepada siapa aku nak buat jahat ini? Dia fikir-fikir, maka dia teringat ada satu orang guru, namanya Al-Hasan Al-Banna, Al-Imam Hasan Al-Banna. Maka dia pun berfikir, macam mana cara buat jahat pada Hasan Al-Banna. Akhirnya dengan izin Allah, dia pergi dalam majlis ilmu Hasan Al-Banna. Maka ketika itu, bukan Hasan Al-Basri, dia ketika itu Hasan Al-Basri menyampaikan ilmu. Hasan Al-Basri menyampaikan ilmu, kebetulan tajuknya adalah tajuk taubat. Maka dalam majlis ilmu tersebut, Hasan Al-Basri mengatakan bahawa orang yang jahat walau bagaimana sekalipun, orang yang buat dosa walau banyak sekalipun, bila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan beri taubatnya. Maka ketika itu dia ada dalam majlis, maka dia pun bertanya, wahai Imam, wahai Hasan Al-Basri, saya ingin bertanya kepada kamu, adakah dosa ini diampunkan oleh Allah lalu disebut kejahatan itu? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, dia Allah Ta'ala akan terima taubat orang yang buat macam ini kalau dia bertaubat. Lalu dia tanya lagi, apa saja yang dibuat dosa yang dia ingat. Maka dia tanya Hasan Al-Basri, kalau orang yang bertaubat, adakah diterima oleh Allah? Akhirnya Hasan Al-Basri berkata, kamu kenal tak Utbatul Ghulam? Sedangkan dia dia berkata, kamu kenal Utbatul Ghulam? Itu Utbatul Ghulam itu yang dikenali dengan orang yang jahat itu, kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Maka terkejut dia bila Hasan Al-Basri menyebut namanya. Lalu dia berkata, sebenarnya Utbatul
batu ular tu saya lah batu ular. Maka saya bila mendengar kata tuanku, saya mau bertaubat kepada Allah. Hari itu juga dia bertaubat kepada Allah. Kemudian dia beribadat bersungguh-sungguh. Akhirnya dia menjadi salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau banyak mana maksiat yang dilakukan, bila bertaubat kepada Allah, Allah Taala akan terima. Berbeza dengan umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Saya contohkan umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam, dia melakukan maksiat, melakukan dosa. Apakah dosa yang dia lakukan? Umat Nabi Musa alaihissalam, ketika mana Nabi Musa alaihissalam meninggalkan umat untuk duduk bersama dengan Nabi Allah Harun, maka Nabi Musa tinggalkan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa telah menyembah patung berhala. Disembahnya patung berhala, diambilnya emas-emas, dileburkan, dibentukkan dengan patung anak lembu, kemudian dijadikan Tuhan. Maka dijadikan Tuhan. Patung emas yang berbentuk anak lembu ini dijadikan Tuhan, lalu dijadikan sembahan. Selepas itu Nabi Musa balik. Nabi Musa AS balik, jumpa dengan Nabi Harun, lalu berkata, kenapa kamu biarkan umat aku ini menyembah patung berhala? Nabi Harun kata, aku dah beritahu kau, tapi umat kamu ini, mereka itu tetap menyembah patung berhala. Akhirnya bila Nabi Musa balik, mereka kembali nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala katakan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa bila mana ia mahu bertaubat. Nabi Musa berkata, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah melakukan kezaliman. Apa kezaliman itu? Kamu telah menjadikan patung anak lembu itu sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Maka hendaklah kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itulah yang paling baik kalau kamu mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala perintahkan bertaubat. Kaum Nabi Musa ini kena bertaubat. Nabi Musa ajak kaumnya itu bertaubat, yang nak kembali beriman kepada Allah. Maka semua setuju. Apa Allah Ta'ala kata? Waqtulu anfusakum, hendaklah kamu membunuh diri kamu. Maka umat-umat yang terdahulu, kalau dia melakukan dosa, bila mau bertaubat, dia kena bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat Nabi Musa alaihissalam. Maka bila kena bunuh diri, Nabi Musa minta mereka itu setiap seorang yang menyembah patung berhala, maka hendaklah diambil benda yang tajam, umpama pisau, hendaklah tikam dirinya sendiri. Sehingga mati. Kalau mati, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Ini umat Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka yang melakukan dosa mengaku kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya kami tidak sanggup untuk membunuh diri. Tidak sanggup untuk membunuh diri. Lalu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, kalau kamu tidak sanggup bunuh diri, biar orang lain bunuh kamu. Bukan lepas, tidak. Allah Ta'ala kata biar orang lain. Maka Nabi Musa memanggil ahli keluarganya. Boleh jadi yang menyembah patung berhala itu anak saudara, maka puak saudara kena bunuh anak saudara. Kalau yang menyembah patung berhala itu anak, maka ayah kena bunuh. Kalau ayah yang sembah anak, kena bunuh ayah. Begitu keadaannya. Aku dikumpulkan segala anak beranak dia, suruh bunuh. Kata pula anak beranak dia, wahai Nabi Musa, tak sanggup pula nak bunuh kaum-kaum kami. Tak sanggup nak bunuh kaum-kaum. Apa Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa? Beritahu kepada kaum kamu, aku gelapkan hari. Hari itu akan menjadi gelap. Ketika gelap itu hendaklah berbunuh-bunuhan di antara satu sama lain. Allah Ta'ala tertarik, kena bunuh itu.
Faktulu anfusakum, kena bunuh diri juga. Kalau tak boleh bunuh diri sendiri, suruh orang lain. Kalau orang lain tak sanggup, dan apa tak sanggup tengok muka kawan-kawan dia, Allah tak gelapkan. Maka digelapkan suasana menjadi gelap ketika itu terpaksa bunuh. Dia berbunuh di antara satu sama lain. Kemudian selepas berbunuh-bunuhan, Allah Ta'ala datangkan hari kembali menjadi cerah balik. Bila hari jadi cerah balik, Nabi Musa AS melihat bahawa kaumnya memilih bagan mati kerana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menangis, ingat bagaimana kalau kaum aku, kalau umat aku ini bertaubatnya kena bunuh diri. Berapa orang yang sanggup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kelebihan, keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan. Sebab itu kelebihan umat Nabi Muhammad ini, kalau dia buat dosa banyak macam mana pun, hendaklah dia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zambala." Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tidak ada lagi dosa. Diceritakan lagi bahawa ada seorang pemuda yang menangis. Seorang pemuda yang menangis. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab beritahu, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang sedang menangis." Menangis, bersungguh-sungguh menangis. Akhirnya Rasulullah suruh Sayyidina Umar panggil pemuda itu agar berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Dia agak berat untuk menjawabnya. Sehingga Rasulullah minta kepada sahabat lain meninggalkan tempat ini agar dia bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ketika sahabat yang lain keluar, tinggal dia ini, pemuda ini dengan Rasulullah sahaja, Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya orang yang melakukan dosa besar. Saya orang yang melakukan dosa besar." Lalulah Rasulullah bertanya, "Besar manakah dosamu? Adakah dosamu ini sebesar gunung kanan bukit buka?" Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, dosa saya lebih besar daripada gunung kanan dan bukit buka." Dan adakah dosa kamu itu besar, lebih besar daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Dosa saya lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Adakah dosa kamu ini sebesar arasy Allah Ta'ala? Ia semakin kuat menangis lalu berkata, "Saya rasa dosa saya lebih besar daripada itu." Manakah yang lebih besar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagi pemuda ini faham dan menyatakan dia rahmat Allah Ta'ala lebih besar. Inna lillah mi'atan rahmat. Bagi Allah Ta'ala itu ada 100 rahmat. Wa anzalallahu biha rahmatan wahidah. Maka Allah Ta'ala menurunkan satu rahmat sahaja bainal insi wal jinni wal bahaimi wal hawami. Dan dengan satu rahmat itu diturunkan kepada manusia, diturunkan kepada jin, diturunkan kepada binatang-binatang dan termasuk serangga-serangga. Wa biha yata'aqabuna wa biha yatarahamuna wa biha yaqtibul wahsyu ala waladiha. Dengan satu rahmat itulah kita semua berkasih sayang. Dengan satu rahmat itu semua binatang kasih pada anaknya. Dan kita berkasih sayang, kita ini menyayangi di antara satu sama lain. Akhbarallahu ta'ala rahmatan wahidatan. Allah Ta'ala menangguhkan rahmat. Akhbarallahu ta'ala 99 rahmatan. Yarhamu bihi yarhamu ibadahu yawmal qiyamah. Dan Allah Ta'ala menangguhkan 99 rahmat. 99 rahmat itu tidak diturunkan lagi, ditangguhkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala memberi 99 rahmat itu di negeri akhirat nanti.
Maka dekat negeri akhirat ada orang ahli maksiat masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu Allah Taala beritahu rahmat aku ini besar. Wasiat rahmati, wasiat aku ini meliputi ala kulli syai' di atas sesuatu. Maka kata pemuda tadi, rahmat Allah lebih besar. Baik kalau rahmat Allah Taala lebih besar kepada Allah. Tapi dia fikir, dia menangis lagi, adakah bapak saya ini diterima oleh Allah? Ada dosa saya ini amat besar. Baiklah kalau macam itu, cuba kamu ceritakan kepada saya, apakah dosa yang telah kamu lakukan yang kamu kata dosa itu? Dia tidak mampu nak cerita, dia tidak sanggup menceritakan. Lalu maksud aku ceritalah kepada saya. Setelah dikesah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia cerita. Dia kata, saya ini ada seorang wanita yang saya berkenan, dan jatuh hati saya kepada seorang wanita. Wanita itu wanita Ansar, wanita Madinah. Maka ia berkenan dengan wanita tadi, sudah jatuh hati. Tiba-tiba wanita itu sudah meninggal dunia. Bila wanita itu meninggal dunia, maka saya program yang bersungguh-sungguh menguruskan jenazah tadi. Maka dia lah membayarkan ibu menguruskan jenazah tadi. Setelah jenazah tadi sudah dimandikan, sudah dikebumikan, semua sudah lengkap, semua sudah selesai dikebumikan, maka orang lain kembali. Ketika dia balik, ketika orang lain semua balik, maka digoda oleh nafsu dan syahwatnya ataupun nafsu dan syaitan menggodanya. Akhirnya dia gali balik mayat tersebut. Dia gali balik kubur tersebut. Bila dia gali kubur balik, dia dapati jasad tadi yang baru dikebumikan tadi, maka dia berzinai mayat. Diceritakan bahawa ketika dia berzinai mayat tadi bercakap pada dia. Mayat tadi marah pada dia, mengatakan bahawa engkau ini meninggalkan aku kepada Allah, serahkan aku kepada Allah dan akan berjuluk. Lalu marah mayat tadi kepada dia sehingga dia lari ketakutan. Apa yang berlaku setelahnya kepada mayat tersebut wallahu a'lam, tapi kisahnya menceritakan setakat itu sahaja. Lalu dia lari dan dia bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, dia lari, dia menangis. Lalu dia jumpa Rasulullah marah kepada dia. Dia cerita hal ini pada Nabi. Dia ini telah melakukan kejahatan sedemikian rupa. Nabi marah. Nabi terkejut, tidak sangka orang ini sanggup buat jahat sampai setahun macam ni, seumpama ini. Akhirnya Rasulullah marah pada dia dan Rasulullah suruh dia keluar. Maka baliklah dia. Namun dia tetap bertaubat kepada Allah. Dia mengaku, dia kata, ya Allah, aku pergi kepada Nabi dengan sebab dosa itu besar, Nabi ini tidak menerima. Adakah kau menerima aku, ya Allah? Lalulah sudah berapa lama Allah Ta'ala datangkan malaikat Jibril AS jumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila jumpa, maka malaikat Jibril bertanya, engkau siapa? Allah siapa? Maka katanya, aku adalah hamba Allah, Rasulullah Allah, dan Allah adalah Tuhan kami. Wahai Muhammad, adakah engkau ini yang mengampunkan dosa ataupun Allah? Lalu kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa. Siapakah yang menerima taubat engkau ke Allah Ta'ala? Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala lah yang menerima taubat. Lalu malaikat Jibril memberitahu bahawa lelaki yang datang kepada kamu hari itu, yang dicerita tentang kejahatannya, Allah Ta'ala terima akan taubat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahawa lelaki itu diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kita, apabila saja melakukan dosa kepada Allah, maka disuruh kita bertaubat kepada Allah. Maka ulama mengatakan, di antara tanda orang itu bertaubat kepada Allah, yang pertama, dia akan menampakkan ilmu agama.
Kalau dia bertaubat, dia tidak tambah ilmu agama, maka dia belum lagi dikira orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang orang itu dikira benar-benar bertaubat kepada Allah, dia mesti menampakkan amal ibadahnya kepada Allah. Kalau dia bertaubat daripada meninggalkan sembahyang yang dahulu dia tidak sembahyang, maka hari ini dia kena qada segala sembahyangnya yang lain di samping melakukan amal ibadahnya kepada Allah. Maka yang kedua, hendaklah dia ini menampakkan amal ibadah. Yang ketiga, orang itu tandanya taubat diterima, hendaklah dia memilih orang-orang yang baik, bergaul, berdampingan dengan orang-orang yang saleh. Kalau dia kata dia bertaubat tetapi dia tidak bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka ini tandanya taubatnya belum lagi sempurna. Agar hendaklah dia ini bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan tanda dia bertaubat kepada Allah, benar-benar bertaubat kepada Allah, maka dia akan mengubah akhlaknya semakin baik dan dia meninggalkan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah orang yang beriman kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebut hendaklah kita bertaubat kepada Allah Taala di atas kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada kita kecuali mesti bertaubat kepada Allah Taala. Maka demikianlah dalam kehidupan kita hari ini, kita sudah melakukan ibadah, ada perkara yang ditinggalkan adalah tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perjalanan yang perlu kita lalukan ketika mana kita ini berada di atas muka dunia. Maka sesungguhnya orang yang melakukan ibadat di atas muka dunia ini melihat keadaannya. Ada orang yang Allah Ta'ala terima amal ibadatnya, maka dia orang yang beruntung. Bagaimana orang yang diterima amal ibadatnya kepada Allah Ta'ala? Mereka ini benar-benar ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Sehingga dikatakan ada seorang yang melakukan amal ibadatnya tidak bercampur dengan maksiat. Bersungguh-sungguh dia melakukan amal ibadat. Ketika mana dia berdoa kepada Allah, dia menyebut kebaikannya, ceritakan tentang kebaikannya. Ya Allah, aku telah sembahyang tahajud, terimalah ibadatku. Ya Allah, aku telah sembahyang sunat, banyak, terimalah amal ibadatku. Maka demikianlah dia berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala tidak makbulkan lagi doanya. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah makbul, tapi dia terlalu inginkan hajat, mahu hajatnya segera disampaikan. Lalulah sedikit satu ketika itu dia mula rasa buruk sangka kepada Allah. Adakah Allah Ta'ala ini tidak kasih kepada aku? Adakah Allah Ta'ala ini menjauhkan diri kepada aku? Lalu dalam keadaan macam itu, dia main fikir, sekian lama aku beribadat kepada Allah Ta'ala, maka hari ini aku perlu bertaubat kepada Allah. Mungkin dalam ibadatku ini ada kelalaian. Lalulah dia bertaubat kepada Allah. Dia mencela dirinya yang sebelum pada ini dia setiap kali sembahyang dia beritahu setiap kali ibadat kepada Allah, aku telah melakukan ibadat sekian-sekian, aku telah melakukan ibadat sekian-sekian. Hari ini dia bertaubat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala datangkan suara kepada dia memberitahu, selama ini yang 30 tahun kamu beribadat, dengan hari ini yang kamu mencela diri kamu, ibadat hari ini lebih afdal dari ibadat 30 tahun yang dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memandang kepada hati-hati orang yang beriman kepada Allah. Sesiapa yang melakukan amal ibadat dalam keadaan menyucikan hatinya, membersihkan hatinya kepada Allah, Allah Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan rahmat kepada Allah. Maka sesungguhnya hari ini kita hendaklah mengobati diri kita yang sakit ini. Ulama memberitahu di antara jalan kita membersihkan diri adalah dengan jalan zikrullah, dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang banyak berzikir, maka setiap nafasnya diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang berzikir ini akan dibersihkan hatinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, di
disuruh kita agar menjaga sembahyang, menjaga amal ibadat kita dengan bersungguh-sungguh. Maka sesiapa yang menjaga amal ibadat kepada Allah, Allah Ta'ala akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Dan yang ketiga, kita juga kena menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah, dengan jiran tetangga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Maka beruntung orang yang dipandang rahmat oleh Allah Ta'ala, orang yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat katanya, untuk mendapat pandangan rahmat Allah adalah seling kali kita bertemu, berjumpa, bergaul dengan orang-orang yang soleh, mengambil ilmu daripadanya. Pesanan Luqman Hakim kepada anaknya, wahai anakku yang tercinta, hendaklah kamu duduk dengan ulama, kerana sesungguhnya ulama itu menghidupkan bumi yang mati, sebagaimana air hujan menghidupkan ulama ini menghidupkan hati yang mati, sebagaimana air hujan menghidupkan bumi yang mati. Maka sesungguhnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala kekalkan hati kita dalam kebaikan. Allah Ta'ala bersihkan hati-hati kita yang kotor, dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, dan keaiban kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama, kalau sesiapa mahu keaibannya ditutup, maka hendaklah dia menutup keaiban orang lain. Walaupun banyak keaiban yang ada pada dirinya, maka dia memandang pada dirinya keaiban yang banyak, memandang kepada orang lain kebaikan-kebaikan. Maka sesungguhnya moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan menutup segala keaiban kita, dan memperbaiki hati kita, memperbaiki akal kita. Moga-moga kita diterima amal ibadat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah setakat ini saja yang mampu disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Marilah kita menadap tangan menajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menajat hamba-Nya sentiasa didengar oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua-dua kami, dosa orang-orang yang kami kasihi, ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan kau biarkan kami dalam maksiat, ya Allah. Jangan kau biarkan kami berdosa melakukan dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami, ya Allah. Kuatkanlah tubuh badan kami melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami, ya Allah. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang manfaat, ya Allah, yang menyebabkan kami takut kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekian banyak maksiat yang kami lakukan pada-Mu, ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada apa yang kami inginkan kecuali keberadaan-Mu, ya Allah. Keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami hamba yang lemah, ya Allah, selalu jatuh dalam tipu daya nafsu dan syaitan, ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi tipu daya nafsu dan syaitan, ya Allah. Peliharalah hati kami, ya Allah. Peliharalah kami dari tipu daya nafsu dan syaitan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dunia hari ini penuh dengan fitnah, ya Allah. Arus kelalaian dunia begitu cepat, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada arus kelalaian ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami lakukan daripada kelalaian kami, ya Allah, Kau tutuplah, ya Allah, segala keaiban kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau sentiasa memandang kami dengan pandangan rahmat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah tempat ini, ya Allah. Makmurkanlah tempat ini, ya Allah. Pandangkanlah mereka ini, ya, jemaah di sini dengan pandangan rahmat, ya Allah. Dan satukan hati kami, ya Allah. Tulislah nama-nama kami orang yang mendapat keampunan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami benar-benar mengharap kepada-Mu, ya Allah, agar kami diwafatkan dalam kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Selamatkanlah kami dari azab kubur-Mu, ya Allah. Jadikanlah kubur kami satu taman daripada taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ketika huru hara di
alam mahsyar nanti. Murahkanlah timbangan kebaikan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dapat minum air telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang terpilih ya Allah. Selamatkanlah kami ketika di tiap siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rasa rendah diri, dengan rasa diri ya Allah, kami memohon keampunan ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.